Assalamualaikum, semua dah masuk ke dalam ni? Harap-harap ada guru besar, penolong kanan, semua penolong kanan, penyelaras kebat dan ketua panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Yang berusaha Encik Zainal Arifin Osman, penolong PBD Pemulihan Khas selaku Master Kebat, Master Trainer MT Kebat Daerah Hulu Perak. Seterusnya Guru Besar SK Mangkutasari Encik Syarifdin Mas Syarif, Guru Besar Tan Sri Ghazali Jawi Puan Khairia Bukit Abdul Kadir, Guru Besar SK Kesi Batu 2 Cikgu Lee Pekian dan Guru Besar SDKT Tamil Grid Encik Balachandran. Seterusnya barisan penolong kanan, barisan penyelaras kebat, ketua panitia, guru-guru yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana dapat menghadirkan diri dalam sesi Google Meet yang berkaitan dengan taklimat perluasan kebat bagi sekolah-sekolah daerah Hulu Perak. Pertama sekali ingin saya nyatakan di sini bahawa bagi sekolah-sekolah yang baru dilantik sebagai menti ataupun sebagai sekolah perluasan kebat, kiranya sekolah perluasan kebat ni adalah kohort yang kedua. Sebelum ni di daerah Hulu Perak kita ada 2 buah sekolah yang dikira sebagai sekolah rintis untuk pemangkin kebat, iaitu Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari dan juga Sekolah Menengah Sultan Idris Shah 2. Di mana antara 2 sekolah ni, satu sekolah telah berjaya, SK Mahkota Sari telah berjaya mendapat penarapan cemerlang. Yang SMC tu on the way lah. Diorang baru lepas dipantau untuk diberi penarapan. InsyaAllah lah sekolah SMC pun akan diberi penarapan cemerlang, di mana sekolah yang telah diberi penarapan cemerlang ni akan dilantik untuk sebagai mentor. Sekolah ni akan melatih 3 buah sekolah di bawah dia. Jadi untuk SK Mahkota Sari ni telah dilantik sebagai mentor untuk melatih 3 buah sekolah, iaitu sekolah yang berjaya dipilih SK Tan Sri Ghazali, SJKC Batu 2 dan SJKT Tamil Grid. Jadi untuk taklimat pagi ini akan disampaikan oleh Guru Besar SK Mahkota Sari selaku sekolah mentor untuk menyampaikan taklimat secara keseluruhan perjalanan sekolah pemangkin kebat untuk diberi taraf cemerlang. Okey. Sebenarnya saya cerita latar belakang dululah untuk daerah Hulu Perak ni. Kami berdua di Hulu Perak ni, saya dan Encik Zainal baru sahaja dilantik pada bulan 6 tak silap saya, dalam PKP tu. Dan tempoh PKP tu kami dipanggil untuk sebagai master trainer. Cerita dia master trainer. Kalau sebelum ni sebenarnya perjalanan ni dikendalikan oleh SIC Plus. Cuma di pihak JPN merasakan bahawa kaki tangan manpower untuk menggerakkan kebat ni tak cukup. Dia panggil kami, saya daripada unit pendidikan Islam dan Encik Zainal daripada unit pendidikan khas, untuk sama-sama membantu dalam menyelaraskan program yang berkaitan dengan sekolah pemangkin kebat. Jadi segala urusan pengurusan dan penyelarasan program berkenaan dengan kebat akan kami lakukan. Di samping SIC akan turut sama membantu bagi memberi latihan
dan kunjung bantu di sekolah-sekolah untuk membimbing sekolah-sekolah berkaitan dengan kebat. Jadi alhamdulillah di sini untuk bagi sekolah tiga buah sekolah ini akan dibantu sekali oleh SK Mahkotasari sebagai sekolah mentor. Jadi perjalanan ni akan menjadi lebih mudah sikit lah supaya kita semua mendapat input daripada apa yang hasrat KPM mahu kan. Okey, sepintas lalu sebelum saya serahkan ini kira ucapan laluan daripada PPD lah, pihak PPD. Sebenarnya saya telah menjemput Puan KPPD kita, Puan Norizan untuk hadir, tapi dia ada sesi meeting yang lain. Begitu juga dengan Cik Sataria, Timbalan PPD pembelajaran, juga ada meet bersama SIC, jadi mereka tak dapat hadir. Mereka menyampaikan salam kepada semua dan berharap agar program kita ini berjalan dengan lancar supaya kita dapat sekolah-sekolah yang telah dilantik, yang telah dipilih ini mendapat penarafan cemerlang. Jadi latar belakang sedikit tentang penarafan kebat ni, mungkin tiga buah sekolah ni tertanya-tanya apa dia pemangkin kebat ni. Jadi di pihak KPM, kebat ni telah wujud pada sewaktu di SKP KSSR dikeluarkan seawal tu lagi, tahun dalam 2012 ataupun 2013 tak silap saya. Dan dengan itu mereka membuat satu keputusan mesyuarat untuk mewujudkan sekolah pemangkin kebat berdasarkan instrumen standard kebat yang dibangunkan oleh KPM yang terdiri daripada BPK dan BPSH pada tahun 2016. Mereka telah meluluskan untuk mewujudkan sekolah pemangkin kebat. Lagi di Perak, kita ada setiap daerah ada 2 buah sekolah yang telah dipilih sebagai rintis untuk dijadikan sekolah pemangkin kebat. Jadi setiap daerah cuma 4 sekolah dia dalam dalam negeri Perak ini yang tak dapat diberi penarafan cemerlang, 4 buah sekolah. Termasuklah sebuah sekolah di Hulu Perak SMC, dan mereka akan dapat juga. Cuma lambat sikit lah. Maka dengan wujudnya penarafan cemerlang ni, 16 buah sekolah di negeri Perak telah dipilih menjadi mentor untuk melatih 3 buah sekolah di daerah masing-masing. Itu secara gambaran lah. Jadi apa yang terkandung dalam ni? Sini ada beberapa elemen kebat yang perlu sekolah laksanakan supaya dia mencapai taraf taraf cemerlang. Dia adalah beberapa elemen, antaranya kurikulum, pedagogi, pentaksiran, co-kurikulum, sokongan komuniti, bina upaya dan sumber. Kesemua tu elemen-elemen kebat tu akan dinilai untuk diberi penarafan cemerlang. Apa matlamatnya? Matlamatnya adalah untuk membudayakan kebat dalam sekolah. Okay. Nanti Guru Besar SK Mahkotasari akan menyampaikan taklimat dan gambaran secara keseluruhan tentang apa yang perlu dibuat. Terutamanya dalam bulan 12 ni, kita telah diberi arahan untuk menyiapkan perancangan strategik. Yang apa yang perancangan strategik kena buat sebenarnya tak susah mana. Cuma kalau perancangan strategi, kalau kita dah buat perancangan strategi, cuma masukkan sahaja elemen-elemen kebat dalam tu supaya nampak ianya adalah satu perancangan strategi kebat. Kita dah buat pun sebenarnya, cuma tidak disistemkan ataupun tidak dikebatkan. Dia buat macam tu lah. Kita dah
dah buat dah benda ni. Sebenarnya tiap-tiap tahun kita buat perancangan strategi apa sekolah. Cuma kita nak mengkebatkan, saya nak istilah, nak bagi istilah tu tak berapa faham kan. Cuma itulah pemahaman saya. Kita kebatkan dia supaya sekolah tu ada budaya kebat dilaksanakan di sekolah. Jadi saya rasa itu saja kot ucapan aluan ataupun ucapan aluan daripada saya, dan saya akan serahkan kepada Guru Besar SK Mahkota Sari. Dengan itu saya menjemput Encik Sharifdin bin Mat Sharif di Mahkota Sari selaku sekolah mentor untuk menyampaikan taklimat kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Kamal, pegawai daripada PPD Hulu Perak, Encik Zainal juga daripada PPD Hulu Perak. Seterusnya rakan-rakan guru besar daripada SK Tan Sri Razali Jawi, SJKT Greek, SJKC Kampung Baru Batu 2. Seterusnya guru-guru daripada tiga buah sekolah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Jadi saya sebenarnya bukanlah arif sangatlah tentang ini. Cuma kita diberi amanah untuk berkongsi dari segi pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan sekolah penarafan kebat. Jadi pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada 3 buah sekolah yang telah terpilih untuk program peluasan penarafan kebat bagi daerah Hulu Perak khasnya. Bagi permulaannya saya mengelaskan kepada beberapa agenda pagi ini untuk kita beri penerangan seboleh mungkin untuk dipahami oleh semua peserta pada pagi ini. Baik, untuk permulaannya saya sebelum kita kena kenal dululah. Jadi kita kenal dulu tentang sekolah. Jadi di sini saya paparkan tentang profil sekolah kebangsaan Mahkota Sari. Jadi profil ini juga nanti sekolah-sekolah tuan-tuan dan puan-puan kena buatlah, kerana maklumat ini akan dihantar kepada pihak PPD dan juga jabatan. Bagi sekolah yang TS25 khususnya sekolah Tan Sri Razali Jawi, saya rasa benda ini dah ada dah. Manakala Tamil dan juga SJKC Batu 2 mungkin ada dan mungkin juga dalam proses untuk buat. Jadi ini secara ringkas profil sekolah bagi sekolah kebangsaan Mahkota Sari. Di sini tuan-tuan perlu ada butiran tentang maklumat sekolah lah. Yang pertamanya tentang nombor telefon, alamat tu biasalah. Cuma penekanan di sini tuan-tuan kena masukkan kebitaraan sekolah. Kebitaraan sama ada dalam bidang akademik ataupun co-curriculum. Jadi bagi sekolah Mahkota Sari, kebitaraannya bagi akademik adalah bahasa Melayu dan juga kebitaraannya co-curriculumnya adalah bola sepak. Jadi tuan-tuan kena tetapkanlah di sekolah masing-masing, maksudnya kebitaraan berkenaan. Kemudian maklumat tentang murid dari segi jumlah, dari segi dan juga carta lah, berkaitan dengan bilangan murid mengikut tahun daripada tahun 1 atau prasekolah sampailah ke tahun 6. Kemudian diikuti dengan kaki tangan sekolah lah. Kaki tangan sekolah berapa orang, AKP berapa orang, diikutilah dengan RMT, dan juga penglibatan sekolah ataupun kolaborasi bersama agensi luar. Maknanya pihak sekolah, tiga buah sekolah ini yang telah mengadakan aktiviti ataupun program bersama dengan agensi-agensi luar lah.
Contohnya kalau kami ni ada dengan college community ya, dengan University Sultan Idris dan lain-lain lagi lah ya. Jadi tuan-tuan atau perempuan boleh rujuk nanti berkaitan dengan agensi luar ya. Kemudian kita masuk pula kepada bahagian akademik ya. Bahagian akademik ni maksudnya khususnya paparan dari segi keputusan UPSR lah ya. Maknanya sekolah berkenaan perlulah mengadakan 3 tahun data yang terkini lah. Kalau macam sekarang ni kita mula dengan 2017 sampai 2019 lah, 3 tahun yang terdekat untuk pihak sekolah sediakan ya. Jadi rujuk balik keputusan UPSR sekolah masing-masing dan paparan ini akan ada seperti inilah ya. Kemudian di segi sasaran UPSR lah ya. Jadi setiap sekolah mempunyai target ataupun sasaran tersendiri. Jadi ikut pada target masing-masing ya. Macam tahun 2020 kita tidak ada UPSR, tapi sekolah kami meletakkan target 81.82% ya. Kemudian diikutilah kepada 2021 dan 2022 ya. Jadi data ini boleh diubah. Kalau kata sekarang ni 2017, kita ubah kepada 2018, mula dengan 2018 ataupun 2019 terpulang pada sekolah masing-masing ya. Kemudian maklumat tentang PBD lah ya. Ini data yang bagi sekolah saya yang diisi pada akhir tahun 2019. Tapi macam sekarang, macam sekolah-sekolah 3 buah sekolah ni nanti mestilah data yang berakhir pada November 2020 lah, kerana baru-baru ini kita telah pun diminta untuk menghantar laporan PBD ya, dari bagi setiap sekolah telah pun, yang saya rasa telah pun dihantar kepada pihak PBD ya. Jadi ini boleh diisi mengikut pencapaian sekolah masing-masing ya. Kemudian berkaitan dengan kehadiran murid lah ya, maksudnya sekolah-sekolah juga perlu ada data berkaitan dengan kehadiran murid, khususnya 3 tahun juga ya, 3 tahun kebelakangan ya. Jadi segi kehadiran murid ada mencapai 95% seperti mana sasaran yang tetapkan ya. Bagi sekolah saya kalau tahun 2019 tu hanya mencapai 94.22% kehadiran murid ke sekolah. Jadi bagi tahun 2020 ni kita pun faham kita ada PKP kan. Jadi bilangannya mungkin juga akan merosot daripada bawah 90 ya. Jadi kalau ada sekolah yang macam sekolah-sekolah yang lain, mungkin sekolah yang agak kecil bilangan murid, mungkin kehadirannya melebihi 95% ya. Kemudian dari segi amalan terbaik, maksudnya apa program yang telah dijalankan di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, melibatkan amalan terbaik yang dijalankan. Ya, contoh yang paling mudah di sekolah-sekolah biasanya ada program guru penyayang contohnya. Ya, ada program penghargaan kehadiran penuh dan lain-lain lah, program jom ke sekolah dan juga sebagainya yang boleh dikategorikan sebagai amalan terbaik. Jadi pihak sekolah juga perlu ada data ini khususnya 3 tahun kebelakangan ya. Jadi ini boleh dirujuk baliklah aktiviti yang telah dijalankan di sekolah masing-masing. Bagi aktiviti co-curriculum juga macam tu, maksudnya aktiviti-aktiviti yang menampakkan keberhasilan murid ya, sama ada dalam sukan dan permainan dan juga aktiviti yang ada kaitannya dengan co-curriculum. Ya, jadi senaraikan di situ aktiviti yang berkaitan. Contohnya bagi pihak sekolah ini, kalau 2019 yang terkininya kami menjadi contohnya dalam pertandingan bahas ala parlimen, contohnya Naib Johan Bowl bagi kejohanan rugby contohnya pada tahun 2019. Bagi tahun 2020 ni agak terhad semua sekolah melibatkan diri khususnya dalam pertandingan bercorak ataupun aktiviti secara online ya, kerana kita tidak dibenarkan untuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal ya, maksudnya secara bersemuka. Okey, itu dari segi hal ehwal murid, amalan terbaik dan juga co-curriculum. Kemudian success story ya, kejayaan-kejayaan yang diraih oleh sekolah-sekolah juga perlu didokumentkan, perlu dicatat ataupun dimaklumkan dalam profil. Contohnya bagi sekolah saya ni pada mulanya dulu pada tahun 2015 kami mencapai status sekolah kluster kecemerlangan ya. Kemudian pengurusan keuangan cemerlang selama 3 tahun ya, diikuti oleh pencapaian melepasi tahap minimum pada tahun lepas.
77.42%, ya, dan diikutilah dengan yang lain-lain lagi dalam tahun 2018, 19 dan juga sebagainya. Jadi itu masing-masing ada success story, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di sekolah-sekolah 3 buah sekolah ini cari balik ataupun kalau di sekolah saya ini kami ada wujudkan grup tally bagi success story. Segala kejayaan kita kumpulkan di situ, jadi kita boleh dapatkan dengan serta-merta bila diperlukan, ya, data-data sedemikian, ya. Kemudian isu utama ataupun perkara yang perlu intervensi, maksudnya perlu kita lakukan sesuatu untuk membaiki keadaan. Contohnya di sekolah saya ada juga murid yang terdiri daripada kalangan yang terdiri daripada buta 3M, maksudnya pencapaian dari segi kemahiran menulis membaca mempunyai beberapa perkara yang perlu ditangani dan perlu diberi perhatian, ya. Jadi kami melancarkan program Bacalah Sayang contohnya, ya. Kemudian dalam pelajaran matematik dan juga bahasa Inggeris menjalankan program misalnya vocabulary, teknik menjawab, 5 minit sifir dan juga sebagainya, ya. Okey, itu dari segi isu dan juga intervensi yang berkaitan yang dijalankan oleh sekolah. Baik, kemudian dari segi data SKPMG2 lah, ya tuan-tuan, juga perlu isi maklumat 3 tahun juga, ya. Misalnya kita baru juga, kalau ikut hari ini kita selesai dah pengisian dan juga membuat perakuan, khususnya rusa-rusa tentang rumusan ataupun perakuan pengisian SKPMG2 daripada standard 1 sampailah standard 4, ya. Jadi data-data ini perlu ada untuk kita mengisi profil sekolah, ya. Kemudian data coaching and mentoring. Jadi ini juga perlu ada. Kalau sekolah TS25, data ini amat penting lah, ya. Data bagaimana pihak pengurusan sekolah SLT ataupun MLT dia ada mengadakan pertemuan dengan guru-guru untuk membaiki sesuatu keadaan ataupun membetulkan suatu isu yang berlaku di sekolah dengan adanya program coaching and mentoring, ya. Kemudian PIBK itu penglibatan ibu bapa dan komuniti lah. Data-data ini bagaimana pihak sekolah ada membuat hubungan ataupun membuat jalinan, jaringan dan juga sebagainya dengan pihak-pihak luar lah, ya. Jadi data ini juga perlu ada untuk dibuat pelaporan nanti, ya. Kemudian dalam juga profil ni, kalau sekolah yang TS25 kita perlu ada hala 7 TS25 lah mengikut bidang, ya. Kalau dalam TS25 dia ada 4 bidang, ya. Pemimpin berkesan, kualiti guru, persekitaran pembelajaran dan juga PIBK ni penglibatan ibu bapa dan komuniti. Jadi kita tatarkan, kita sasarkan hala 7 dalam bidang-bidang ini arah mana kita nak capai, ya. Itu maksudnya, ya. Jadi ini SK Tan Sri Azri Jawi. Saya rasa ini dah ada lah benda-benda macam ni, ya. Kalau sekolah-sekolah yang tidak ada TI25, terasa tak perlulah buat benda ni, ya. Begitu juga dengan Pintas, ya. Pintas ni melibatkan sekolah TS25, program intervensi sekolah, ya. Maksudnya apa program-program yang kita perlu adakan untuk mengatasi sesuatu isu di sekolah, ya. Maksudnya masalah kehadiran contohnya. Kita buat program jom ke sekolah contohnya, ya. Jadi kita kena ada SWOT, kita kena ada plan strategik dan juga sebagainya. Kalau kita katakan amalan 4S, maksudnya sasiah murid-murid ada masalah. Jadi kita kemukakanlah contohnya program ataupun inisiatif amalan 4S, ya. Kalau program dari segi akademik ada masalah, misalnya budak ramai tak boleh baca, kita buat macamnya program Bacalah Sayang contohnya. Jadi ini adalah data yang perlu ditulis bagi profil sekolah, khususnya yang TS25 lah. Kalau bagi pihak yang bukan TS25, kalau nak buat pun saya tak masalah, ya. Maksudnya kita tukarlah kepada program intervensi membaiki suatu keadaan di sekolah, ya. Kemudian dari segi kewangan, ini 360 ni adalah duit berkaitan dengan TS25, ya. Jadi saya masukkan. Ini kalau tak ada tak perlu masuk. Kemudian PLC, ya, Professional Learning Community ni juga perlu ada data. Maksudnya sejauh mana sekolah-sekolah tuan-tuan dan perempuan telah menjalankan PLC di sekolah. Jadi rekodnya perlu ada dan tuan-tuan kena isilah mengikut butiran yang seperti mana yang saya isi ini untuk dimasukkan dalam profil sekolah. Jadi habis tentang profil sekolah, maksudnya maklumat umum tentang sekolah
tuan-tuan dan puan-puan yang perlu dibuat dalam tempoh masa sebulan lah sampai akhir Disember lah berkaitan dengan profil. Okey, ada tuan-tuan, saya buka dulu sebelum saya pergi ke yang lain. Ada tak nak tanya tentang profil sekolah? Perkara ini tuan-tuan akan kena buat nanti. Kot sekolah-sekolah ada nak tanya sikit tentang profil, mana yang saya boleh jawab, saya jawablah. Okey, saya buka kepada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Cik Udin. Ya, ya. Nak mudah dan nak bagi dia tidak tercecer, saya bagi pihak Tan Sri Ghazali Jawi nak minta contoh ya, cikgu nanti sertakan cikgu punya PowerPoint nanti, nak bagi senang nak rujuk supaya tak cecer. Sebab dalam catatan-catatan ni takut cecer. Okey, terima kasih. Sebenarnya Puan Karya, template ini telah pun dihantar oleh pihak TS25 dalam grup TS25. Puan Karya ada grup ini? Ya, saya ada, tapi saya dah check bagi tadi, datanya ada semua, itu hanya masukkan data sekolah masing-masing je. Ini adalah aksesori bagi pihak SK Mutosari, maknanya kita boleh ubah bentuk dan juga sebagainya. Ya, jadi ada dalam teli TS25. Walau bagaimanapun saya akan send lah untuk maklumat. Jadi sebab takut, yalah sebab kami pun yang TS25 tu pun masih kabur-kabur juga kan. Jadi kalau Cikgu Din bagi sampel, saya rasa cikgu-cikgu saya, kami punya jawatan lagi mudah nak laksanakan. Okey, saya akan send, saya akan bantu kepada grup lah nanti. Ya. Okey. Thank you. Okey, ada lagi cikgu berkaitan dengan profil ni tuan-tuan kena buat. Jadi saya beri gambaran lah, tuan-tuan boleh beri molek lagi lah. Yang kami ni sekadar itu dululah. Ya. Okey, ada lagi? Kalau tidak saya pergi ke tajuk lain.